Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Lama tak live. Siapa tengah online? Siapa tengah online kasih nampak sikit lah. Cek sikit. Apa khabar malam ni? Macam hari Ahad. Jom kita sembang gebang malam ni. Benda panas. Yana Bahari, Johnson Wong, Faiz Amsyah, selamat datang. Jangan lupa share. Hello Johnson Wong, apa khabar? Kasih share video, kasih share. Malam ni topik kita, bos Malaysia tak bagus ke? Mari kita kongsi pengalaman, share. Selamat malam Syam Comel, Faizal Syafi, KL, Cik Zul, Faizal Syafi, say my name. Saya keluar, kita kasih keluar dekat skrin. Faiz Hamzah hadir tanda support, thank you. Kita lepak-lepak je, borak-borak, sembang-sembang. Okay, cukup 2 minit sudah. Kita kasih off ini banner. Okay, kita kasih satu disclaimer ticker. Semua pendapat yang dikongsikan di dalam program ini adalah milik pemberi pendapat itu sendiri. Tak ada kaitan dengan iamregime.com. Nazar Kararu, welcome. Pucung clear. Pucung clear. Terbaik, thank you. Okey. Apakah topiknya malam ini? So malam ini kita nak sembang pasal apakah pengalaman anda dengan syarikat-syarikat Korea di Malaysia? Dah start Fazal Safi, dah start. Boleh komen, bagi pendapat, bagi pengalaman dan sebagainya, boleh share, boleh kongsi. Aku nak tahu apa cerita. Kenapa sebilangan company dijadi pilihan, lepas tu sebilangan syarikat jadi bangkangan ataupun orang tak suka. Sila nyatakan pendapat anda. Tapi yang aku nak highlight ialah kenapa kita dah ada Pos Malaysia daripada dulu. Pos Malaysia, Pos Laju, berbagai-bagai produk pos, dan menjadi kepercayaan rakyat Malaysia sejak daripada selepas merdeka. Dan sebelum merdeka pun barangkali ada Posto. Tapi sekarang ni dah jadi macam pilihan, banyak pilihan. Dan pilihan ada isu pula tu. So, apa cerita ni? Kongsi. Selamat malam Izzah Riza Ismail. Macam dengar radio RTM. Kita cuba buat bunyi macam DJ tahun 80-an, 90-an. Sebab aku punya follower ramai orang tu. Selamat datang Yusdi Muhammad, Faizal Syahran, San Beruang, Haji Azam Aziz. Apa khabar Abang Azam? San Beruang tanya, bila pula berjambang ni bosku? Baru sekejap je jambang ni tumbuh. Baru sekejap je, Jambang Express panggil.
Cik Zul cakap, kalau nak post motor akan guna pos laju. Sebab student dapat half price kalau post motor. Oh, post motor. Aku kalau post motor aku pakai KTM Berhad. Aku tak pakai pos laju, aku pakai KTM Berhad sebab dia lagi murah. Nazar Khairul tanya, boleh 7 lagu ni? Lagu tak boleh sebab lagu banyak copyright. Kita main lagu apa? Kita main lagu yang royalty free saja. Boleh juga, ada rock juga bunyi dia. Okey, kongsikan pendapat anda, pengalaman anda. Kenapa anda rasa sebilangan company lebih baik daripada sebahagian yang lain? Kenapa kita tak guna je pos laju yang dah memang menghantar barang kita sejak daripada dulu lagi? Kenapa kita tak pakai perkhidmatan yang dah memang negara kita punya? Kenapa kita nak pakai orang lain punya? Kenapa kita tak nak support produk tempatan? Kenapa kita tak nak support GLC, Government Link Company? Bagi pendapat anda. Kenapa? Okay, Faizal Shopee cakap, so far pos laju tak ada isu sepanjang aku guna perkhidmatannya. Yang ada isu adalah dari seller. Ya. Jadi kadang-kadang yang menghantar barang tu yang ada isu, bukannya tukang hantar barang, penghantar barang kan. Seller yang ada isu. Faizal Shopee cakap. San Beruang cakap, apa? Nak juga jambang gitu, smart bosku. Nak jambang macam ni boleh, senang saja. Sapu darah kelawar. Nanti keluar pula COVID-20. Jangan. Binatang lain, ambil binatang lain. Izzah cakap, ada juga isu harga dan accessibility. Okey, aku setuju kan. Aku nak tahu, mengikut kau punya pengalaman lah, adakah syarikat lain lebih murah daripada pos laju? Kenapa pos laju tak boleh buat harga yang sama? Itu yang aku nak tahu. Kenapa? Apa masalah dia? Tak boleh follow trend ke? Tak boleh follow standard ke? GLC, Government Listed Company. Oh, Government Listed Company, bukan Government Link Company. Oh. Okay, terima kasih kerana mengajar. Aku ingat selama ni aku panggil Government Link Company sebab dia ada link, dia ada kabel. Rupanya Government Listed Company. Okay. Muhammad Faiz Hamdi cakap, malas nak beratur panjang-panjang kat pos laju. Kalau JNT, kalau ABX, kalau Nationwide, kalau DHL, UPS, tak payah beratur ke? Ke memang pos laju lebih ramai orang guna berbanding yang lain? Di musim PKP ni. Okay. Mari kita tengok ini berita dulu lama punya. Kita tengok lama punya ni. Sekejap, aku share screen. Agak hilang lah. Ni lama punya video ni, November 2020. Bukan yang baru ni. Tapi aku rasa ni dekat Malaysia. Ini dekat Indonesia. Untuk pengetahuan korang, JNT adalah syarikat Indonesia. Syarikat daripada Indonesia, bukan daripada Malaysia. Cukup. Tengok. Jadi kalau kita cari video Korea lain pun ada juga Korea macam ni, kan? Jadi sebenarnya aku pelik kenapa kita tak pakai company yang dah memang dah lama ada dekat Malaysia ni. Kenapa kita pakai company yang aku nak tahu murah sangat ke, bagus ke? Okey, tadi siapa dah share tadi?
Okey, Ijaz Aman cakap jangan guna perkataan kabel nanti kena gam. Oi. Tak boleh guna kabel. Alamak. Okey, Faizal Sopi cakap, tapi banyak-banyak syarikat Korea yang pernah aku guna. Aku tabik spring dekat DHL. Pernah beli RAM iMac dari US 5 hari sebelum Christmas, dah sampai ke rumah aku. Dalam masa 5 hari, babe, bag yang dibeli dah sampai ke tangan. Tapi harga pos boleh tahan jugalah. Memang DHL ni memang international company kan. Kita dah tahu dah dia punya servis dia macam mana. Cumanya harga dia berpadanan lah. Berbaloi lah dengan benda yang kita nak tu. Jadi adakah sesuai kita cakap, you pay peanut, you get monkey? Sesuai ke? Kau nak bayar murah sangat, kau dapatlah yang terbang-terbang ni, betul tak? Ke macam mana? Okay, Sam Beruang cakap, pos laju kira murah dah, berbaloi. Biasalah kadang-kadang lambat sikit servis. Kalau kat lain lagi mahal, makinlah cepat sikit. Tapi semua pun ada pro and cons. Apa dia pro and cons tu? Aku nak tahu. Aku nak tahu kenapa orang tak guna pos laju. Orang tak guna. Orang ramai guna. Seller-seller ni suka keluarkan duit daripada Malaysia pergi negara lain. Aku nak tahu benda tu. Cuba kau share. Sebab pada aku pos laju Malaysia punya, produk Malaysia kan? Kenapa nak pakai company lain punya? Kenapa nak keluarkan duit daripada Malaysia alih ke tempat lain? Kenapa tak nak pusing dalam Malaysia je? Dan pos laju pula, kalau dah tahu tak boleh, kalau tak dah tahu ada demand, kenapa tak upgrade? Mai kita share mai. Okey, Sikat Siam cakap apa? Experience aku DHL untuk barang dari overseas memang terbaik. Pos laju memang tak pernah ada bad experience. Aku pun tak pernah ada bad experience sebenarnya. Aku nak ceritakan korang lah. Aku tak pernah ada bad experience dengan pos laju. Waktu aku meniaga vape dulu, company Korea aku yang rasmi ialah pos laju. Aku call saja petang, tiap-tiap petang pukul 3 aku call, bang hari ni ada barang. Sebab kita dah ada account kan dengan dia. So kita call je, bang hari ni ada barang. Dia pun datang. Walaupun seketul barang je kau nak hantar, van dia sampai. Pukul 3 dah sampai, ambil barang. Jadi ya, kenapa seller-seller kat Malaysia nak salur duit keluar? Tu soalan dia. Kenapa tak pakai pos laju? Okay, Azura Rahman cakap apa? Pengalaman aku memang dulu guna je pos laju, tapi slow sangat nak sampai ke customer. Dan wujud JNT, try pakai sehari sampai. Tambah lagi JNT ada kat mana-mana, tak payah queue, drop je. Point bagus ni. Ada tak orang post dekat dalam ni? Ada tak kaki tangan post Malaysia kat dalam ni? Kenapa tak boleh tengok pesaing? Kan, dah tahu pesaing boleh buat servis macam ni, tak boleh buat yang sama ke? Ya, itu persoalannya, itu persoalan dia, geng. Rahim Al-Farus cakap, you pay monkey, you get you. You are monkey, I'm Khairul Fadli hadir. Terima kasih. Selamat join. Selamat datang Rosdi Ali. Selamat datang Azlan bin Rahmat. Muhammad Faiz Hamdi. Ninja deal dengan Shopee. Banyak seller pakai Ninja Van. Maybe lagi murah untuk buyer. Dan drop point Ninja lagi senang jumpa dari bosku. Dari pos laju. Betul. Aku pun suka pos Ninja ni. Tapi Ninja ni berasal dari mana? Aku nak tahu tu dulu. Ya, kita buat penyelidikan sikit. Ninja Van ni datang dari mana Aku tak tahu dia daripada mana lah.
Menarik juga kan. Ninja ni memang aku setakat ni pun good experience je dengan diorang ni. Nampaknya macam kat Malaysia je. Oh, dia ada banyak juga ni. Indonesia, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Daripada manakah dia berasal? About us, tengok. Oh, dia daripada Singapura. Okey. Ninja Van daripada Singapura asalnya. Okey. So, aku pun tak ada masalah dengan Ninja Van. Setakat ni okey je, kan? Okay, kita tengok ni Sun Beruang cakap apa. Mudah psikologi manusia. Bila produk keluar je molek belaka, sedangkan kita kurang support produk kita. Baru sekali silap dah ban bagai. Kalau yang overseas bukan main backup, makin gitulah. Mudah sangat condemn bila yang sendiri, Bumi Putra punya. Ya, mungkin itu masalah dia kan. Okay, kita tengok lagi. Muhammad Faizan, Ninja Van owner dari Singapura kalau tak salah. Betul. Tadi baru jumpa website dia. Pos laju okey, Rahim Al-Farsu cakap. Tapi kena tengok kawasan. Ada yang lambat kalau kawasan banyak barang delivery. Wah, handsome hang berjambang. Lama tak jumpa. Yeah, ini Jambang Express. Kita sapu minyak. Untuk melebatkan jambang macam jambang aku ni, engkau boleh sapu minyak goreng ikan. Yeah, selepas habis bini kau goreng ikan, kau sapu kat dagu kau. Ternyata haruman dia begitu menyelerakan. Welcome Jad Zamri, selamat malam. Welcome Kamil Adnan, selamat datang. Terima kasih join. Mari kita tengok lagi apa pendapat orang lain pula. Amar Muhammad Ali, Big, hang kena ambil tutorial dengan Dok Azmi buat green screen sikit. Aku nak tuju lagu kat Samrus. Aku boleh buat green screen tapi aku malas. Nak bentang ni, nak rentang ni aku malas. Biarlah background macam ni, senang. And tujuh lagu. Ada lagu dia malam ni kita tak ada lagu yang ni. Kalau live macam ni dia tak boleh pakai lagu yang ada copyright. Sebab kalau pakai lagu copyright nanti dia kena mute video ni. Rugilah. Kita buat konten sharing-sharing ni, lepas tu Facebook mute ataupun tendang video tu keluar kan. Rugilah. Jadi rugi. Okay, Faizal Sopi cakap, ada experience dengan Ninja Van. Aku ada barang, dia hantar barang senyap kat rumah aku, tak bagi tahu pun. Mentang-mentang lah ninja. Mentang-mentang lah ninja. Mentang-mentang lah ninja hantar barang pun senyap-senyap kan, semua tak tahu. Betul dah tu. Dia nama ninja. Kena terima hakikat tu. Faizal Sopi. Okey, Azlan bin Rahmat cakap, jangan sampai Bangla dengan Indo ambil alih buat hantaran barang. Ya, itu pasal orang yang bekerja. Itu dah satu hal lain. Satu hal yang aku nak utama kita nak bincang malam ni ialah, pertama sekali, kenapa kita tak pakai produk tempatan macam pos laju. Kalau kita pos laju, kita guna pos laju, duit yang kita guna tu dia akan pusing dalam negara saja. Dia akan pusing dalam Malaysia je. Itu yang kita nak kan. Dia pusing dalam Malaysia. Sekarang ni bila kita guna produk luar, duit kita mengalir keluar. Itu masalah dia. Jadi yang aku nak tahu, jika ada perbandingan, kau cakap okey, pos laju tak bagus, apa tak bagus? Syarikat A bagus, apa yang bagus dia? Kalau dia bagus, kenapa pos laju tak boleh follow? Kenapa pos Malaysia tak boleh follow? Kenapa? Jad Zamri cakap, JNT faham okey lagi rasanya sebab semua bukan JNT sama. Betul lah tu. Dia yang pasal yang kita mogok-mogok baling-baling barang ni semua, yang isu-isu terpencil lah. Bukan semua, kita tak pukul rata lah. Tapi isu-isu terpencil dekat satu stesen ataupun satu negeri ke macam tu lah. Tapi isu yang paling besar sekali ialah, aku nak tengok pengalaman. Aku nak tengok apa yang buruk
pasal pos laju. So far tak ada lagi orang cakap yang buruk pasal pos laju, kan. Yang tu aku pelik kenapa seller tak pakai. Kenapa seller sampai menimbun-nimbun barang. Dan dekat Malaysia ni ada banyak lagi courier company. ABX, ada Nationwide, ada Citylink, banyak lagi. So kenapa? Azlan Rahmat cakap memula mesti berkenaan bayaran. Okey, jauh sangat ke beza dia. Mari kita tengok sikit. Okey, kita buat perbandingan sikit. Mari kita tengok website sekejap. Aku share. Okay, kita search Kita search bayaran. Apa jadah lagu ni? Aku nak rock tapi tak nak lah sampai metal black sangat. Okay, senarai harga pengumpul ini Skynet. Pos laju Semenanjung. Okey. 1 hingga 5 apa ni? Tak nampak. RM8.5. Tengok yang tadi. Mahal juga. Ni apa ni? Berat. Oh, kilo. Sekilo RM9. Kan? 1.25 kilo RM13. Tengok yang ni sekilo 17, 2 hingga 5 17. Okey. Tengok pos laju. Sekilo berapa? Sekilo RM8.5, 12. Tak adalah jauh sangat beza. Lebih kurang kan? Pos bayaran. Dia tak ada keluar gambar ke? Tak ada. Okay, kita tengok. Okay. Price. Wallahi kecilnya lah. Wallahi kecilnya. Dia buka Facebook pula. Boleh tak boleh? Mak ayah halus. Aku tak nampak lagi ni. Tak nampak. Okey, tak apa, kita tengok lagi. Tengok sharing komen. Kecil sangat. Okey, Jad Zamzi, pos laju kalau kat Pekan dan Nas Johor paling teruk. Kalau kau siap cakap bukan pos laju, dia cakap kedai apa? Kau biar betul Jad, mesti kau yang salah nombor, takkan begitu. Aku rasa dia dah tukar nombor kot. Kan, takkanlah tiba-tiba jadi kedai kopi Kuantan Pickers. Okay, apa lagi? Faiz Hamzah cakap, okay, salah satu kemudahan akses ke collection center kot bang, waktu operasi kemudahan berurusan. Saya dulu selalu guna JNT juga sebab paperless service. Paperless service. Tak perlu nak tulis-tulis form jika kita return customer. Itu pengalaman saya dengan JNT selain banyak akses ke collection center dia dan waktu operasi yang lebih panjang. Bagus Hamzah, ini sharing dia. Macam ni lah kita nak tahu. Okay, so takkan pos laju yang dah establish lama dekat negara kita tak boleh tengok kelebihan kompetitor. Lepas tu dia tengoklah kelebihan kompetitor kan, pesaing dia. Okay, macam mana dia nak lawan, macam mana dia nak provide service yang sama, macam mana dia nak jadi sama bagus. At least sama bagus. Kalau tak lebih bagus pun, at least at par, sama bagus. Betul tak?
Azlan bin Rahmat cakap, komisen untuk rider dan dulu menjadi masalah adalah akses kepada kaunter JNT company yang pertama pada aku. Tawar kaunter buka setiap hari hingga jam 8 malam. Oh. Ya. So punca kenaikan JNT ialah sebab dia punya waktu operasi dia lebih panjang. Dia punya kaunter lebih banyak. Kan? Jadi orang nampak invisible kat mata, banyak event setiap taman ada, betul tak? Kan? Kalau dalam bandar tu, satu bandar dia bukan ada satu atau dua saja pejabat pos, dia ada 3, 4, 5 tempat drop off barang dia. Itu dia punya winning point. Soalan dia, adakah Pos Malaysia tak boleh buat yang sama? UDCC Wan Azhari, dekat area aku, pos laju aku panggil pos slow. Selagi tak improve, pos slow di branding oleh aku. Jadi ada orang cakap sebab dia slow. Ni Wan Azhari cakap sebab dia slow. Ini pun benda lama juga. Ini bukan benda baru. Cerita pos laju yang orang panggil pos slow ni bukan benda baru ni. Tapi kenapa tak perbaiki lagi? Kenapa dia masih lagi digelar dengan nama-nama macam ni? Itu misteri dia. Paling berani JNT siap buka outlet depan pos laju. Dia kompetitor memang. Dia memang macam ni lah. Kalau company yang kita panggil startup ni, standard kan, level-level startup ni, dia selalu buat benda-benda berani macam ni lah. Buka depan kompetitor, buka sebelah kompetitor. Itu benda biasa. Jack cakap apa? Yelah, tak percaya try post. Sebab Pekan Nanas tu tempat aku selalu post barang masa duduk Pontian. Nombor semua memang ada dah set. Aduh, masak. Kim Azhari cakap apa? JNT depan rumah je, paperless for return customer. Bagi nombor telefon terus dapat result address yang kita nak hantar. Waktu panjang. Sistem itu, sistem dia bagus kan. Sistem dia bagus. Jadi sebab itu ramai seller pilih dia. Ramai orang pilih syarikat ni. Walaupun ada benda-benda yang negatif terlahir semenjak ni daripada perkhidmatan JNT, tapi dia tetap jadi pilihan. Walaupun dia ialah company luar Malaysia, milik Indonesia kan, tapi masih lagi dia jadi pilihan. Sebab apa? Sebab servis. Bila servis bagus, perkhidmatan bagus, masa panjang, bagi benda customer nak, orang bagi masa panjang, orang boleh datang balik kerja, sempat lagi nak pergi hantar barang kan, berbanding kalau pos laju kita kena keluar time waktu kerja sebab kita nak hantar barang pos. Betul tak? Aku rasa tu point berat tu. Sepatutnya menjadi perhatian pos benda-benda macam ni. Kijat cakap apa? Macam aku pula bergantung pada customer nak post apa. Biasa aku prefer JNT, lepas tu barulah option-option post lain. Oh, okay. Prefer JNT Faris Iskandar cakap, mohon Grab buat servis post laju. Oi. Grab ada in the town punya apa? Grab Express. Kalau one day delivery dalam bandar kau ni, boleh pakai Grab Express. Masa-masa PKP ni malas nak keluar, nak lalu roadblock, boleh pakai Grab Express. Azlan Rahmat cakap lagi, pos laju tapi kalau kata nak drop barang di pejabat pos, kena isi borang merah, melainkan drop di pos laju. Orang kita pula benda leceh sikit confirm komplain. Jabatan netizen negara memang kaki komplain. Apa boleh buat? Yang penting Jumaat buka bos. 24 jam, 7 hari seminggu. Betul 24 jam pula, 7 hari seminggu punya servis. Jadi orang nak benda macam ni. Kalau dah tahu orang nak benda macam ni, Kenapa tak bagi servis tu? Betul tak? Kenapa tak bagi servis tu? Bagilah, orang nak. Ya, ini benda yang kita nak bincangkan sebenarnya. Benda ni lah yang kita nak tahu. Sepatutnya kan, kalau video ni sampailah pada pos laju, pos Malaysia, patutnya dia buat analisa lah, competitor analysis.
Lepas tu dia tengok apa kompetitor dia punya servis. Benda yang boleh tiru, benda yang bagus, yang boleh tiru, upgrade servis. Betul tak? Tambah orang, tambah perkhidmatan, tambah masa, volume makin bertambah, makin banyak, dan menjadi kepercayaan orang ramai. Bila jadi kepercayaan orang ramai, senang lah, orang boleh guna. Wireless pula, paperless service, ada apps, boleh scan QR code, boleh return barang, macam-macam. Baru ni aku ada satu pengalaman lah. Aku beli barang daripada Shopee. Lepas tu monitor tau, mahal tau. Jadi aku pilih hantar pakai pos laju lah, sebab aku memang suka support produk negara lah kan. Sebab aku punya kepercayaan aku ialah jangan alihkan duit keluar daripada negara. Bila aku selalu cakap ke orang, aku pun buat macam tu lah. Jadi sangat jarang aku pakai perkhidmatan selain daripada yang, kalau boleh pilih pos laju, aku akan pilih pos laju. Tapi pengalaman aku yang aku nak share baru ni ialah bila produk yang aku beli tu, aku beli monitor harga dia 800. Aku beli monitor tu. So bila ada masalah dekat monitor tu, aku nak kena return balik. Jadi return balik pakai pos laju. So bila aku dah pack dah bungkus, aku nak kena hantar ke pos laju. Jadi dia ada satu kaunter khas untuk Shopee. Dia ada satu kaunter khas. Jadi bila aku sampai tu, aku cakap nak pulang barang Shopee. Jadi dia cakap letak je situ Encik. Jadi dia tak tanya aku apa, dia tak minta details, dia tak scan, dia tak buat apa-apa. Dia just cakap Encik letak kat situ, nanti kejap lagi kita proses. So untuk aku yang pertama kali menghadapi benda return barang ni agak macam alamak, gagap jugalah kan. Apa hal ni, kenapa letak barang macam tu je, kejap lagi monitor ni hilang entah ke mana, aku pun tak tahu. Jadi tu pengalaman aku lah, satu pengalaman aku. Tapi Alhamdulillah sampai pergi juga barang tu, tracking number semua ada, nampak semua. Tapi takutlah kan, itu dia masalah dia. Okay, Faizal Hamzah cakap apa? Pos laju kena mula laksanakan operasi bersistem dan memudahkan urusan pelanggan. Kalau nak drop barang pun 30 minit nak cari parking tu, pelanggan cari operator yang bagi servis, lagi memudahkan urusan. Betul. Senang parking tu pun boleh kira bonus untuk operator kepada pelanggan. Iya betul. Betul. Kadang-kadang aku pun pelik kan. Dah 30, 40 tahun, 50 tahun dah berkhidmat. Tapi macam menjadi persoalan pula, rugi ke bisnes? Tak boleh buat upgrade ke? Tak boleh buat upgrade ke? Jadi lebih bagus kan? Tak boleh buat drive thru ke kan? Kalau drive thru kan senang, McDonald makanan pun boleh order drive thru, takkan hantar barang tak boleh drive thru, betul tak? Kena juga ambil nombor, duduk tunggu, betul tak? Okay, Jad sambil cakap apa? JNT ni yang leceh, walaupun kau dah key in, tetap kena pergi counter. Macam pos laju aku suka, kalau kau dah beli plastik prabayar, tinggal drop je barang. Tak payah bagus, tak payah beratur. Ini satu pula kelebihan dia, ada pro and cons dia pula. Ni pos laju pula bagus kan. Kalau dah ada plastik dia tu, settle lah. Tinggal je lah. Betul juga, aku pernah experience juga benda tu. Okay, pos laju Bukit Ubi nak parking pun dekat 10 minit sebab parking dia ikut bentuk roundabout. Ya, aku pun setuju. Dekat situlah memang aku biasa parking seberang jalan. Aku dah malas lah kan? Aku dah tahu kat dalam tu kau pusing-pusing kau memang problem. Jadi biarlah aku lintas jalan tu, mempertaruhkan nyawa dan raga aku kan, untuk hantar barang. So aku parking seberang jalan, cross jalan. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Selamat malam. Terima kasih buat join, share video ni rata-rata. Malam ni kita punya topik ialah ni. Sekejap. Lupa pula nak tutup chat tu. Sekali lagi. Terima kasih. Ini topik dia. Pos Malaysia tak bagus ke? Kenapa kau pilih syarikat lain? Itu topik dia malam ni. Alright. Mari kita tengok lagi. Chat. Kalau anda ada pendapat, ada pandangan, ada idea, share dekat dalam chat.
Adik Azlan Rahmat cakap, adik aku dulu kerja postman gak. Pernah dia gaji kena potong dan kena ganti barang customer atas sebab yang bukan salah depa gak. Time tu Pos Laju ada collaborate dengan Lazada ke Shopee time tu. Tapi adik aku dah berhenti postman dah. Apa pun Pos Laju sangat-sangat okey. Oh. Yalah, dalam operasi seharian memang ada banyak kes lah. Banyak cerita lah kalau kita nak sebut kes ni, macam-macam barang. Aku pernah hantar barang pakai aku pernah beli madu online Beli madu online, lepas tu orang seller tu dia hantar pakai bus express. Lepas tu aku tanya dia, bang, pukul apa bas ni sampai? Dia cakap tak tahu. Time dia pergi hantar nanti baru dia tahu bas tu pukul berapa. Okey. Apa lagu ni? Dia cakap macam tu. Time dia pergi hantar barang baru dia tahu bas tu pukul berapa. Jadi aku pun tunggu message. Tiba-tiba dia cakap, okey, saya hantar pukul 8 malam. Jadi bas tu berjalan pukul 8 malam sampai Kuantan lebih kurang pukul 4 pagi. Kau bayangkan, aku nak ambil madu, aku kena tunggu pukul 3 pagi dekat stesen bas TSK tu. Gila rabak weh. Lepas tu dia bagi nombor telefon driver bas. Driver bas cakap, lagi pukul 3 sampai pukul 3. Jadi setiap 15 minit dia bermula pukul 3 aku call driver tu. Sampai driver tu marah kat aku. Dia kata sampai kejap lagi telefon lah, dia kata. Tak payahlah telefon kejap-kejap telefon. Marah dia. Lepas tu bila sampai aku tengok dalam bas dia, gila. Di celah-celah orang yang duduk tu ada ayam. Ada ayam. Ada orang post ayam hidup dalam kotak. Dekat dia punya kompartmen aircon, dekat dalam macam-macam. Ada ayam, ada ikan laga ada. Jadi dia pun tanya, awak punya yang mana? Aku cakap mana aku tahu, barang saya tak tahu yang daripada orang ni. Aku beritahu lah kan, madu. Dia pun cakap, yang mana madu? Masuk, cari tengok ada kat satu celah kaki makcik. Kan dekat celah kaki makcik tu dah terperosok dah kat dalam bas tu. Keliling dia ada banyak barang. Aku pun pelik lah. Dia kata, ni madunya. Okay. Gila. Okey, drive-thru kat pejabat pos dia ada satu. Pelik gak kalau dulu dalam UTC ada pejabat pos tapi pos tutup. Ni aku pelik. UTC ni lah satu benda pelik. Kalau kita nak cerita UTC, kita kena buat satu topik lain. Betapa UTC yang bagus untuk rakyat ni kan, tapi disebabkan pemerintah dah jadi lain, maka dia ubah-ubahkan dia punya kepenggunaan dia. UTC ni memang cerita geram. Satu benda yang bagus lah dari pemerintahan yang dulu ialah UTC. Aku memang UTC ni memang benda yang sangat bagus. Lepas tu masalahnya bila tukar government, tukar sistem. Gila. Benda bagus macam tu pun nak tukar. Benda bagus macam tu pun nak kacau. Tak, betul tak? Kejap cakap, patut Pos Laju guna sistem macam JNT. Key in kat rumah siap-siap dalam sistem. Tinggal beratur bayar je. Yang jadi lambat tu sebab kat kaunter Pos Laju nak key in dalam sistem. Ya. Itulah masalahnya, Jad. Itulah persoalannya malam ni yang kita nak bincang. Kenapa tak boleh upgrade benda tu? Kenapa? Berapa tahun? Tahun bila kita boleh jumpa sistem macam tu pada Pos Laju? Tu lagu sedih, nampak? Tahun bila? Tahun bilakah kita boleh tengok Pos Laju ada sistem online macam ni? Bilakah? Sedih lagu. Okey, kalau satu parcel okey lah. Kalau kena 20-30 parcel, buruklah tunggu. Kau pun satu je. Kalau dah 20-30 parcel, kenapa lah kau pakai pergi beratur? Kan kau boleh panggil van tu pergi datang kan? Tapi kalau kau ada akaun je baru boleh panggil, betul tak? Tapi kalau kau dah berniaga, dah ada akaun, hari-hari pergi post barang, buka akaun lah.
Ali Samsul Bahar, Dr. Ali, Assalamualaikum. JNT ni elok masuk bandlist.com. Ya, betul. Sebab dah terjadi 3-4 kali dah. Jadi pada kawan lah, patutnya kita memperkasakan company yang dalam Malaysia supaya duit berpusing dalam Malaysia. Bila kita pakai company yang luar Malaysia punya, duit keluar daripada Malaysia. Itu je cerita dia. Jadi sama ada kita nak ban atau tak, kadang-kadang kita nak ban kan? Kita nak ban tapi sebab dia punya servis bagus. Jadi yang menjadi persoalan ialah kenapa yang perkhidmatan tempatan ni tak boleh up to that standard. Tak boleh buat ke? Susah ke nak buat? Nak kena buat study dulu ke? Kena buat kaji selidik dulu, setahun 2 tahun baru boleh tahu ke macam mana nak buat? Pembina apps aplikasi banyak kat Malaysia ni, ramai. Bagi je lah dia orang projek buat benda ni. Kan? Tak bagus, upgrade lagi tahun depan, upgrade lagi, at least dia tak tahu nada. Bodoh-bodoh pun solvekan masalah orang beratur tu kan. Buat drive-thru ni zaman PKP ni, eloknya semua upgrade jadi drive-thru. Mungkin dia kena buat kerjasama dengan McDonald kot. McDonald tu bukan saja boleh beli barang makanan, boleh masuk drive-thru dia untuk hantar pos laju sekali. Boleh ke macam tu? Selamat datang Asrul San. Welcome Haris Hashim, Hafizuddin Zamri. Selamat datang Azam Pahang IDC, Muhammad Anwar, Zunairi Zulkifli, Sharifah Nurita, Abdul Rani. Terima kasih sebab join. Lepak-lepak sembang-sembang pasal tak bagus ke pos laju? Kenapa pakai yang lain? Kenapa keluarkan duit dari Malaysia? Okay, Nevuj R, selamat datang. Assalamualaikum, selamat malam. Top management pos laju kena selidik kompetitor cuba guna khidmat jenama lain, baru dia merasa kelebihan sistem lain. Inilah dia yang aku utarakan dalam program kita malam ni. Kenapa tak buat competitor study? Buat ke? Mungkin buat kot, tapi tak. Bila nak laksana ni kan? Kenapa tak upgrade lagi sistem? Itu kita nak support kita punya produk tempatan. Kita nak support pos laju. Kita nak support GLC. Kita nak duit berpusing dalam negara. Kenapa kita tak dapat perkhidmatan yang terbaik? Sebab kita mencari perkhidmatan yang terbaik. Betul tak? Masa itu berharga. Kita tak nak parking, kita tak nak tunggu berpusing-pusing, kita tak nak duduk sampai 1 jam nak drop barang je. Itu masalah dia. Tak boleh solve lagi ke? Betul tak? Sopi Pai, terima kasih. Tuan Kuta Zahari, Muhammad Aiman, selamat datang ke Rejim Show. Lepak-lepak sembang-sembang. Tajuk kita malam ini ialah apa dia? Jap. Pos Malaysia tak bagus ke? Kenapa ambil yang lain? Kalau tak bagus, macam mana nak bagi bagus? Kasih share pendapat anda. Kasih share. Azlan bin Rahmat cakap, setiap kali kaji selidik mesti mesyuarat. Kita banyak je solution. Kalau kata akses, susah apa salah pos laju buat kajian, cari spot-spot yang sesuai. Betul. Buka pos bergerak, van pos lama banyak kan. Kasih bikin. Tapi sah-sah kena mesyuarat juga. Mesyuarat saja 3 bulan kot. Apa dah suka mesyuarat. Mesyuarat bagus, tapi yang lebih bagus ialah action daripada mesyuarat tu mesti diambil. Janganlah buat style government sangat. Bukan ke pos laju ni swasta ke? Kan, janganlah banyakkan birokrasi. Mudah-mudahkanlah kan. Jad Zaman cakap apa? JNT ni bukan masalah HQ tu, branch manager yang teruk. Aku rasa bayaran lebih RM5 kot. Dah potong-potong tu jadi 3 posin tu. Bagi aku mana pos laju cepat, tak ada masalah tu yang aku pilih. Betul. Sebab customer tak peduli kau pos guna apa. Janji barang tak sangkut. Sebab diorang tak bahan syarikat pos diorang, akan bahan seller.
Macam mana nak support kalau tak bagus? Betul point Jad ni. Kan seller dia nak bagi servis delivery terbaik pada customer dia. Dia dah jual kat Shopee, dia nak barang yang customer dia beli sampai cepat. Itu dia punya service level agreement ni. Dia nak hantar barang dia cepat. Kalau boleh dia nak komen dia dekat Shopee tu kan, oh bagus seller ni, semalam order hari ni sampai. Tapi dia kena pilih yang mana post company yang boleh bagi servis yang terbaik. Kan, jadi post company ni, courier company, dia kena fight sebenarnya macam mana nak bagi yang terbaik. Dan sekarang ni kita tahu dah siapa yang terbaik dalam market, ialah orang tu lah yang paling ramai orang pergi. Macam yang disebut-sebut tadi, ada sistem online, scan barcode dekat rumah, key in dekat rumah, pergi tu tinggal drop barang je, tak payah beratur, tak payah ambil nombor. Macam tu yang kita nak, betul tak? Welcome Romi Lan Bacok, selamat datang. Okay, Ali Samsobah cakap apa? Bagus je post laju. Kawan hantar barang hari Khamis dekat pos mini Taman Tas. Pagi Jumaat klien WhatsApp barang dah sampai. Oi, laju tu. Laju tu Jali. Sehari je tu. Tapi dia memang ada macam tu. Dia memang ada hari dia. Dia hari-hari, tapi kalau nasib lori tu sampai cepat je, ngam je timing dia kan, kapal terbang tu sampai. Sebab yang saya tahu, semua barang yang kita pakai pos laju, dia akan naik kapal terbang dulu, dia pergi KL, dia distribute kan. Jadi kalau masa dia distribute tu hantar tu cepatlah dapat. Kan, gitu. Selamat datang kepada yang baru datang. Anda ada pengalaman, ada cerita pasal post mana yang anda rasa lebih baik kan? Ataupun post Malaysia nak kena perbaiki, atau post laju nak kena perbaiki, kongsi pengalaman. Ada sistem-sistem daripada company yang lain yang anda tengok ini bagus kalau post Malaysia boleh buat, apa kata kita share pengalaman tu kat sini. Malam Isnin malam ni. Terima kasih kepada yang baru join. Eddie Sofian, selamat datang. Welcome. Ramai yang tanya jambang aku ni. Jambang ni jambang segera. Kalau tutup mata dia hilang. Ada. Ada juga. So aku tak tahu dia detect apa. Dia detect mulut kot. Ada juga. Detect benda lain lah ni. Okey, jadi cakap apa? Kawan hantar gambar print atas kanvas ke UK guna pos laju. Molek je sampai. Ya, betul. Luar negeri pun laju sampai. Pernah, betul. Saya pun pernah hantar guna pos laju ke luar negeri. Sampai. Okey, Ahmad Muzamin cakap, bang, rasanya pos laju memang dah pakai sistem key in detail dalam app. Sampai pos laju tinggal scan QC code je untuk print detail. Ada dah sistem tu. Tapi kita nak scan tu, kita kena ambil nombor tak? Tu persoalan dia. Kau nak scan tu, kau kena ambil nombor dulu tak? Ke kau boleh pergi je? Ke macam mana? Eddie Sofian, apa khabar bosku? Khabar baik Eddie. Malam ni tajuk dia ialah ini dia. Post Malaysia tak bagus ke? Kenapa guna yang lain? Itu tajuk dia. Sebabnya kita sepatutnya menyokong produk tempatan kan, sistem tempatan, company ketempatan. Kenapa kita pakai yang lain? Jadi ada orang cakap sebab servis dia bagus, sebab perkhidmatan dia, masa dia panjang kan, boleh pergi pukul 8 malam, ada lagi boleh terima, boleh drop barang kan. Kalau pergi kat pos pukul 5 dah tak ada. Macam tu. Ada orang cakap tak payah beratur, pergi isi dalam apps je, nak hantar ke mana apa semua kan, kejap lagi sampai, nak letak je barang. Benda-benda macam ni menyebabkan pilihan lebih tertumpu pada yang lain. Muzammil cakap apa? Silap. QR code tak payah, pergi terus ke printer dia. Macam tu. Adalah sistem tu masalahnya kan. Adalah sistem tu. Kalau ada, maksudnya
dia tak cukup dipromosikan. Kalau sistem ni ada, maksudnya ia tak cukup dipromosikan sebab aku tak tahu. Kan? Ramai orang tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak cukup promosi, tak cukup jerit, tak cukup shout. Mana iklan dia? Kena kasih iklan. Semua benda-benda baru ni kena tunjuk. Tak tunjuk orang tak tahu, bro. Post laju kena buat banyak lagi iklan media massa bagi orang buka mata pula. Betul. Kan dekat van dia, dekat lori dia tu kasih taruh iklan besar-besar. Kita sekarang tak payah beratur, datang scan QR code saja. Ini macam show. Selamat datang Nazrul Nasir. Thank you. Share video. Share posting. Jangan tak share. Okey, ada lagi 9 minit lagi sebelum program ni cukup 1 jam. Kalau dah 1 jam, kita tutup lah. Sebab kita esok nak kerja lah. Okey, Dr. Ali cakap dulu kawan hantar body DSLR tu kamera lah, yang siap operate IR pun guna post laju. Selamat sampai. Elok je sampai kan. Ya, saya pun pernah hantar barang pergi UK, pergi China, sampai elok je. Ada orang ingat post laju ni boleh hantar dekat-dekat je, dalam Malaysia je. Tak, boleh hantar sampai luar negeri. Jack cakap apa? Aku biasa guna Prabaya Pos Laju. Drop barang jalan terus. Sistem. Dia dah memang ada akaun kan? Aku pun dulu pakai sistem ni. Senang. Kalau kau orang dah memang post hari-hari kan, adalah tidak cerdik untuk kau orang pergi isi borang hari-hari kan. Pakailah dia punya akaun tu. Dia panggil Prabaya tu kan. Yang maksudnya kita buat akaun dengan post, bayar bulanan, dia hantar invoice. Kalau dah memang kau meniaga post hari-hari tu, dia bagi dia punya doket tu kan, isi, masuk tinggal drop barang je, tak payah bayar. Nanti cukup bulan dia hantar invoice. Macam ni baru bijak. Kalau kau dah meniaga kat Shopee, barang banyak hari-hari ada order, lepas tu kau pergi hari-hari beratur, itu tak cerdik lah kan. Terbaik. Terima kasih pada semua yang berkongsi. Terbaik. Macam ni lah kita nak tahu. Macam ni lah kita nak upgrade the system. Kadang-kadang bukanlah tak bagus. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Macam siapa cakap tadi, Azlan cakap post laju kena buat banyak lagi iklan media massa. Sebab kita tak tahu apa yang terbaru, apa yang terkini, apa servis ataupun teknologi yang terkini post laju pakai. Sebab yang lain, yang baru-baru ni kita dengar cerita dia, oi tak payah beratur, masa panjang, macam-macam. Jadi kita kena lawan lah. Post laju kena lawan lah servis ni. Barulah kita boleh support. Betul tak? Okey. Nasrul Hadi Hisham cakap apa? Boleh je drop kat post laju. Pengalaman sebagai seller di Shopee. Ni seller Shopee ni. Print je 2 kopi waybill. 1 tanpa kad parcel, 1 loose. Pergi je mana-mana pejabat pos, drop. Cepat lambat sampai nasib dia. Yalah, cepat lambat tu bergantung pada kadang-kadang festive season, cuti raya dan sebagainya. Jadi ada sedikit delay. Itu kita faham lah. Itu kita faham lah kan. Itu biasalah. Tapi yang kita nak tahu benda-benda macam ni lah. Okay, kalau saya ni seller Shopee, Nasrul Hadi cakap dia seller Shopee kan, print je 2 kopi waybill tu, 1 tanpa kad parcel, 1 loose. Pergi je mana-mana berjual pos, drop. Drop tu nak kena bayar ke nak kena ambil nombor? Itu persoalan dia. Kena ambil nombor juga ke, beratur juga ke, ataupun kita boleh tinggal je. Nak bayar macam mana bayar? Kejap cakap apa? Bukan tak bagus, tapi kadang-kadang post laju jadi post slow. Tu terpaksa orang pilih lain. Yelah. Kan, kadang-kadang yang baru ni macam pelik je lah. Kenapa dia tak slow?
Aku pelik juga yang baru-baru ni kenapa dia tak slow. Kenapa tak slow? Kenapa yang lama-lama tu slow? Apa dia dah buat? Apa pasal dia laju? Kan? Oh, Nasruddin jawab apa? Drop aja, tak payah beratur pun. Oh, macam ni. Okey. Kalau macam ni, sepatutnya info macam ni patut diwar-warkan, diberitahu kepada orang ramai. Pos laju, pos Malaysia ada macam ni. Supaya orang-orang yang baru nak mencubakan diri dalam dunia Shopee, Lazada dan sebagainya online shopping ni, dia boleh guna servis macam ni. Dia tahu. Sekarang ni dia tak tahu. Dia dengar trend je. Ni JNT ni orang semua cakap senang, JNT cepat lah apa semua kan. Jadi dia tak tahu. Kalau dia tahu, mesti dia pakai pos laju. Betul tak? Betul tak? Ada lagi pendapat, idea? Malam Sabtu, malam Isnin malam ni, anda berada di Rejim Show. Terima kasih kepada yang telah share saya punya video ni. Di wall saya pun ada banyak video-video yang boleh anda share dan tengok. Okay. Ada banyak program yang berkaitan PDPR, maklumat berkaitan komputer, Chromebook, software-software yang menarik yang nak digunakan untuk menggantikan Microsoft Word, Office dan sebagainya. Ada dekat wall saya, boleh tengok. Siapa yang suka layan YouTube, boleh pergi channel saya kat YouTube, search je nama Rejim ataupun I am Rejim. Anda akan jumpa wall saya. Alright. Jadi terima kasih kepada semua yang join malam ini, yang telah beri pendapat. Terima kasih banyak-banyak sebab lepak dengan saya. Nanti kita buka topik lain pula. Kita sembang lagi di masa akan datang. Sekian dulu malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.